Assalamualaikum, salam Adila. Adakah kalian masih ingat lagi dengan cerita aku beberapa minggu dulu? Mengenai seorang pemuda yang jatuh cinta dengan gadis kampungnya. Tapi gadis tu telah terlebih dahulu dipinang orang. Bayangkan betapa kecewa, remuk redamnya hatiku bila berita itu mak, kakak dan abangku bawa pulang dari rumah Idayu untuk merisik. Mak aku apa lagi? Memulangkan paku buah keraslah jawabnya. Itulah. Dulu lagi mak dah suruh kau cepat-cepat masuk meminang. Cepat dapat isteri, dapat anak, bina keluarga. Tapi kau degil. Sekarang dia dah nak bertunang dengan orang lain. Kau? Putih matalah jawabnya. Begitulah kata-kata makku. Nak menyanggah, nanti jadi anak derhaka. Aku hanya diam membisu. Tak berhasrat meningkah kata-kata mak. Memang salah aku. Memang aku yang lengah-lengahkan. Dengan harapan, jodoh aku dengannya tetap tersurat. Aku benci perasaan begini. Dulu lagi aku telah melaluinya. Kecewa, bercinta bila Siti Salehah tinggalkan aku kerana ada orang lain. Selepas tu, aku bertekad melupakan cinta. Lama hati aku tertutup. Ku kunci serapat-rapatnya. Lama juga. Bertahun-tahun lamanya. Tapi, bila hati aku kembali berbunga, ini pula jadinya. Apapun, aku tetap yakin bahawa aku dan Idayu tetap ada jodoh. Kalau tidak sekarang, mungkin suatu hari nanti, aku pulang ke Kuala Lumpur dengan perasaan yang hampa. Sedih, kecewa dan menyesal pun ada. Tapi itu semua sudah ditakdirkan untukku. Mana mungkin aku menyalahkan takdir pula. Aku reda, pasrah dan berserah atas apa yang berlaku. Dari petang semalam hingga tengah hari esoknya, aku tak menjamah sebarang makanan. Benarlah kata orang, penangan cinta yang kecundang itu membuatkan makan tak lalu, mandi tak basah, tidur tak lena. Berat sungguh penderitaan aku ini. Harapan hatiku ingin hidup bahagia, tetapi mengapa sering saja hati ini diluka. Baru ku cuba nak bercinta, lalu engkau pun buat angkara. Mengapa mesti aku yang menjadi mangsa? Harapan untuk kekalan hanya tinggal igawan. Walaupun telah aku bertahan, tapi apakan daya. Retak akhirnya kasih kita tanpa ku tahu apa
Seminggu aku tak telefon Mak. Mak juga seakan faham perasaan aku. Dia juga tak hubungi aku bertanya khabar. Setelah seminggu berlalu, aku rasa rindu dengan suara dan leteran Mak. Aku hubungi Mak untuk bertanya kabarnya. Rasa seperti anak derhaka pula tak telefon Mak sebegitu lama. Aku dengar suara Mak ceria seperti selalu. Tapi kali ini, dia tidak membebel lagi. Habis modal agaknya nak beliti dengan aku. Tak mungkin dia tahu perasaan aku yang terganggu. Cuma pada akhir perbualan, Mak sempat menitipkan kata semangat. Katanya, nanti dia carikan gadis lain yang jauh lebih manis daripada Idayu. Aku raikan saja hasrat Mak itu. Mungkin tak ada gadis lain yang boleh mengikat hati aku seperti hatiku terpaut pada Idayu. Sebulan kisah tragis itu berlalu. Aku ceritakan pada Samad, rakan sekerjaku yang selalu menyibuk hal aku. Dia risau bila aku tak banyak cakap dan banyak berdiam diri saja. Selalunya, akulah buat kecoh di pejabat. Kata Samad, cinta itu misteri. Kita tidak dapat menjangka apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Jodoh itu ketentuan katanya. Kalau memang sudah dijodohkan, dielak macam mana pun, dia tetap datang. Hai Samad. Pertama kali aku dapat rasa nasihat Samad amat berbekas di hati aku ini. Terima kasih Samad kerana sudi mendengar keluh kesah aku kehilangan Idayu. Sejak itu, aku makin rapat dengan Samad. Dialah yang selalu kenalkan aku dengan mana-mana kawannya yang belum ada teman hati. Tapi aku selalu menolak dengan cara baik. Suatu pagi, ketika aku ingin ke tempat kerja, waktu tu hujan lebat. Aku tunggu hujan reda. Tapi nampaknya tak mungkin teduh dalam masa setengah jam lagi. Jadi aku teruskan saja perjalananku ke tempat kerja. Biasanya perjalanan hanya memakan masa 20 minit dari rumah aku. Tapi kerana hujan dan jalan sedikit sesak, jadi setengah jam dah di atas jalan raya. Pun aku masih belum sampai ke pejabat. Semasa berhenti di lampu isyarat, ada satu dentuman kuat dari belakang yang menghentam kereta aku. Aku sempat menoleh, tapi tidak sempat mengelak. Selepas itu, aku tak pasti. Aku tak pasti lagi apa yang berlaku. Bila hujan turun dengan derasnya, hatiku tergugah ingat padanya. Sewaktu diriku masih berdua, berjanji sehidup mati bersama. Tapi kini semua berlalu sudah, hanyalah tinggal kenangan saja. Semua terlihat nampak membisu, seakan turut bersedih denganku. Oh hujan kini turun kembali. Oh hujan kini turun kembali, membangkitkan kenangan di hati yang sekian lama bagaikan mati. Aku takut nanti terulang lagi. Dapatkah diriku terhibur lagi, kerana hatiku bagaikan mati. Yang ku harap tiada mungkin kembali, bila hujan turun tergugah hati. Oh hujan kini turun kembali.
kenangan di hati yang sekian lama bagaikan mati. Aku takut nanti terulang lagi. Dapatkah diriku terhibur lagi kerana hatiku bagaikan mati? Yang ku harap tiada mungkin kembali bila hujan turun tergugah hati. Sedar, aku sudah pun berada di hospital dengan kepala, badan dan kaki aku semuanya berbalut. Lama juga aku memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi aku gagal untuk mengingatinya. Waktu aku terlantar di hospital, Samadlah yang rajin melawat aku. Rupanya, kata Samad, sudah 2 bulan aku koma. Kereta aku dirempuh oleh sebuah lori tanah dari belakang semasa hari kejadian. Pemandu lori itu tak sempat menekan brek bila tiba di lampu isyarat tempat aku berhenti ketika itu. Lalu, lori tanah tersebut merempuh keretaku dengan kuat. Kata Samad lagi, kalau melihat keadaan kereta aku yang remuk tu, pasti orang tak percaya aku masih hidup. Allahu Akbar. Syukur, Alhamdulillah. Aku masih bernafas. Namun, aku kehilangan sebelah kaki. Kaki kiriku terpaksa dipotong kerana cedera parah. Ya Allah, berbulan-bulan juga aku berada dalam kemurungan. Sudahlah kehilangan cinta hati. Aku kehilangan kaki pula. Beratnya dugaanku ini. Selama 6 bulan aku di hospital. Memang aku tidak boleh bergerak banyak. Hanya terlantar saja di atas katil. Mak pula akan datang melawat aku setiap 2 minggu sekali. Kesian pula aku tengok mak. Berulang-alik setiap bulan ke Kuala Lumpur untuk melihat keadaan aku. Aku beritahu mak, aku boleh berdikari. Mak tak payah risaukan aku ya. Tapi itulah kasih seorang ibu tetap mahu menjaga anaknya ini walaupun dah besar panjang. Setelah 6 bulan, aku dibenarkan pulang ke rumah. Alangkah gembiranya aku dapat tidur di atas tilam empukku. Semua aku rindu. Tapi sebenarnya kegembiraan itu tak seperti yang aku bayangkan. Aku terpaksa menjalani hidup yang berbeza daripada dahulu. Sangat berbeza. Berputar 180 darjah. Tanpa kaki. Cuma ada hati yang juga luka parah. Di rumah, aku minta mak carikan orang untuk mengurus rumah aku. Makan minum aku dan juga keperluan aku. Cuma syaratnya, aku tak mahu bertemu dengannya. Dia boleh datang pagi dan pulang bila kerja-kerjanya sudah siap. Waktu itu, aku sudah boleh uruskan diri sendiri. Berjalan dengan tongkat ataupun aku hanya duduk di kerusi roda jika mahu ke mana-mana di rumah itu. Samadlah yang banyak membantu aku. Suatu hari, Samad juga ada bertanyakan pada aku tentang wanita yang datang menjaga aku. Aku katakan pada Samad, aku tak pernah bertemunya. Dia hanya datang menguruskan rumah aku, masak dan juga mencuci baju-baju aku. Dia datang 2 atau 3 hari sekali. Kata Samad, gadis tu sangat cantik. Ada lesung pipit di pipi sebelah kanan dan juga tahi lalat sebelah kiri di dagu. Kata Samad lagi, sepasang mata yang galak dan segara senyuman yang manis. Samad ni ada-ada saja. Biarlah siapa pun dia. Aku dah tak punya rasa cinta lagi. Tapi hati aku meronta-ronta juga untuk bertemu gadis itu. Daripada gambaran yang Samad berikan, seolah-olah itu seperti pari-pari dari kayangan. Samad. Hari-hari aku disogok dengan cerita-cerita Samad. Akhirnya, aku setuju untuk bersemuka dengan gadis itu.
ditemani Samad. Hari itu, ketika gadis itu sudah selesaikan tugas-tugasnya, dia sudah hampir di depan pintu untuk melangkah keluar. Aku memanggilnya dengan panggilan, "Cik." Ketika aku memanggilnya, dia berhenti. Lalu menoleh kepada aku. Ya Allah, hampir gugur jantung aku bila gadis itu tersenyum dan memandang aku. Idayu, Idayu. Rupanya, ini semua konspirasi Samad dengan mak aku. Selama ini, Idayu tak jadi kahwin pun dengan jejaka yang meminangnya dulu. Betul lah kata orang, kalau jodoh tak ke mana-mana. Aku fikir